Hai, Assalamualaikum. Okay, bertemu lagi kita bersama Bonda Miss Ani. Okay, sebelum itu, kepada yang belum subscribe channel Bonda, boleh subscribe channel Miss Ani untuk memudahkan kamu semua menerima video-video terkini dari Bonda. Okey, Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari topik iaitu nombor bulat. Standard pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini adalah 1.1.1 iaitu menulis nombor dalam angka dan perkataan. Juga SP 1.1.2 menyatakan nilai tempat, nilai digit bagi sebarang nombor dan mencerakingkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Baik, kamu tengok inilah rumah nombor bermula daripada sebelah kanan ya. Ini adalah rumah sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Kalau tahun 5, tahun 6 dia terus kepada juta. Baik, kita tengok apa yang kita nak isi di rumah sa. 9, 8, 7, 6, 5 dan 4. Macam mana cara kita nak baca? Okay, kita membaca bermula daripada sebelah kiri iaitu pada rumah ratus ribu. Kita boleh mulakan bacaan daripada sini. Tetapi di sini kamu tengok ada 3,000. Tengok ribu yang pertama, ribu yang kedua dan ribu yang ketiga. Okay, macam mana kamu nak sebut seandainya ada 3,000? Okey, bagus. Mana yang tahu? Alhamdulillah. Mana yang tidak tahu? Bonda highlightkan iaitu ribu yang di tengah. Jadi di sini untuk memudahkan kamu, kita letak penanda merah. Okey, nampak tadi penanda merah kan? Okey, yang memisahkan sa, puluh, ratus dan ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Bermaksud apabila kamu menulis, seandainya nombor itu kamu tulis, kamu kena ingat selepas tempat yang ketiga iaitu sa, puluh, ratus mesti diikuti dengan rumah ribu. Okey, contoh. Macam mana kita nak baca? Okey, jadi kita seragamkan yang ini ya. 456. 456. Dan ini 789. Jadi di tengah-tengah ini kita akan ambil ribu ini sahaja. Okey, ingat ribu yang ada pada nombor 6. Ya, ribu ini sahaja. Okey, ribu hanya boleh disebut sekali sahaja, tidak boleh diulang pada kedudukan dalam satu ayat. Bermaksud kita akan sebut 456,789. Okey, mudah kan? Inilah dia cara untuk menyebut nombor. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya. Okey, sa kita letakkan sifar, puluh satu, ratus tujuh, ribu sembilan, puluh ribu lima dan ratus ribu tiga. Seperti biasa, kamu kena berhati-hati apabila mendapat 3,000 yang berisi nombor ataupun angka. Jadi ingat, pemisah ribu dengan ratus kita tandakan dengan simbol merah. Untuk kamu tahu, setakat 10, selepas itu adalah hak milik ribu. Okay, nombor yang diberi adalah sama seperti yang terdapat di nilai tempat tadi. Baik. Dekat sini, macam mana nak sebut? Cuba kamu sebut. Pandai. Iaitu
359,710. Ingat, ribu yang ketiga, iaitu berhampiran dengan garis tengah. Contoh berikutnya. Okey, sah 91, 104, 1002, 10,007, 100,008. Seperti biasa, kamu kena berhati-hati dengan ribu yang diberi. Nak sebut, tak boleh sebut 800,000, 70,000 dan 2,000. Tak boleh, salah ya. Jadi pemisah dia adalah garis tengah tadi yang bonda pisahkan untuk kamu sebut nombor ribu. Okey. Ini nombornya. Cuba sebut. Okey, bagus. Mana yang dapat? Alhamdulillah. Cara nak baca seperti ini. 872,419. Ya. Ribu ini adalah terletak selepas yang ketiga. Sebab ingat, 1, 2, 3 dia bukan lagi ribu. Yang selepas nombor 3 ini adalah ribu yang kita pisahkan dengan garis merah dan juga kita tandakan dengan dakwat merah. Baik, kita pergi terus kepada latihan yang berikutnya. Bonda rasa kamu dah pandai ya. Okey. Diberi juga nombor macam ini dan seperti biasa kamu kena tengok ribu dan pisahkan dari kanan. Bila kamu kira 1, 2, 3, letak garis merah. Ini adalah pemisah rumah ribu. Di sini kamu kena sebut ribu. Okey, nombornya. Cuba sebutkan ataupun baca. Tahniah, iaitu kita baca dengan 713,029. Di mana ratus? Ratus tidak disebut kerana ratus adalah sifar. Kita tak payah sebut. Kita terus sebut 29. 29. Ratus kosong ya. Dan di sini tadi 713. Okey, seterusnya. Okey, kamu tengok. Boleh tak kamu baca? Seperti biasa, ada ribu ditanda untuk kamu berjaga-jaga ya. Dan pisahkan. Selepas sahaja, kamu kena ingat ya. Selepas sahaja sa, puluh, ratus, kamu kena letak pemisah yang memberitahu. Selepas ini, kamu kena sebut ribu. Okey, cuba baca nombor ini. Bagus. Kamu baca tadi betul. 425,769. Ulang sekali lagi. 425,769. Okey. Sampai kita kepada latihan seterusnya, iaitu menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. Kita masih lagi menggunakan petak rumah nombor ya, iaitu dari kanan. Kita baca dari kanan. Baca bersama dengan bonda. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Bagus, kamu tahu ini adalah nilai tempat ya. Diulang. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Itu adalah nilai tempat. Baik, kita isi petak-petak yang disediakan. Sa, 1, puluh 1, ratus sifar, ribu 5, puluh ribu 6 dan ratus ribu 9. Seperti biasa, pisahkan ratus dan ribu untuk memudahkan kamu ingat. Selepas saja rumah ratus, kamu kena letak ribu. Okey, ini nombornya. Kita tengok mana yang kita nak tengok nilai tempat ataupun nilai digit. Ya, diberi tanda iaitu pada rumah puluh ribu. 6 ini ya. 6 ini. Okey, 6. 6 ini adalah puluh ribu.
adalah puluh ribu. Jadi nilai tempat dia adalah pandai, 10,000. Dan nilai digit dia adalah 60,000. 6, sifar, sifar, sifar dan sifar. Semua nombor di sebelah sana akan menjadi sifar pandai. Okey, seterusnya kita isi petak 8 sah, 10 1, 106, 1007, 10,000 sifar, 100,000 1. Dan asingkan ratus dengan ribu dengan tanda merah untuk mengingatkan kamu yang kamu kena sebut ribu di sini. Kalaulah diberi latihan menyatakan dalam bentuk ayat matematik. Okey, inilah nombornya. Kita tengok di manakah arahan untuk kita tengok nilai tempat atau nilai digit. Ya, kali ini diberi kepada rumah ribu. Okey, nilai tempat adalah ribu, nilai digit adalah 7,000. Pandai ya. Kamu kena ingat di sini nilai dia adalah 7,000 dan nilai tempat dia adalah ribu. Latihan berikutnya. Sah 27, 103, 1004, 10,005, 100,008. Dan seperti biasa kita letak pemisah. Okey, nombor yang diberi adalah 854,000 kerana ada garis tengah tadi ya. 372. Kita tengok arahan angka manakah yang kita perlu cari nilai tempat ataupun nilai digit. Apa yang kita nampak di sini adalah diberi kepada nombor 7. Kita tengok nombor 7 berada di mana. Dia berada di rumah bagus, rumah 10. Okey, jadi nilai tempat adalah 10 dan nilai digit adalah 70. Okey, kita pergi kepada latihan seterusnya. Sah 2, 10,3, 106, 1,001, 10,004 dan 100,007. Ini nombor. Cuba baca. Pandai. Betul. 741,632. Sekarang diberi latihan pada angka 7 iaitu untuk kamu cari nilai tempat dan nilai digit. Cuba cari. Bagus. Kamu tengok di dalam barisan nombor yang diberi tadi, 7 terletak di rumah ratus ribu. Jadi, nilai tempat adalah 100,000, nilai digit adalah 700,000. Okey, di sini kita akan terus kepada pembelajaran seterusnya iaitu mencerahkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, kita akan tengok pada rumah nombor ini. Kita nak tengok apa yang dikatakan nilai tempat dan apa yang dikatakan nilai digit. Kamu tengok sekarang di hadapan kamu, ya, adanya sah, 10, 100, 1000, 10,000 dan 100,000. Apakah nama ini? Kalau bonda mengajar di dalam kelas, bonda namakan ini kampung ataupun tempat. Ikut situasi daerah mana kamu duduk. Jadi kalau di Raub, kampung Sungai Pasu, kampung Gesing, Ulu Gali, Gali dan apa sahaja kampung. Jadi ini adalah dinamakan nilai tempat. Ya, kamu kena eja nama kampung itu. Dan di dalam dia adalah nilai digit. Siapa nilai digitnya? Kalau kampung, mestilah kamu yang duduk. Alia duduk di kampung Ulu Gali. Alia duduk di kampung Sempam. Okey, jelas? Contoh 1. Alia berada di nilai tempat 100,000. Bagaimana nak tulis nilai digitnya? Nilai digitnya 1 diikuti dengan sifar. Semua nilai tempat bertukar menjadi sifar. Seterusnya, kalau di nilai tempat ada 1, bermaksud nilai digit dia adalah 10,000. Bagaimana nak tulis? Kamu akan tulis
1, sifar, 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 sifar. Okey, jelas? Dan juga di nilai tempat ribu, kita letak 1. Jadi digit dia adalah 1,000. Cara nak tulis 1 dan diikuti oleh sifar, sifar, sifar. Okey, seterusnya ratus ada 1. Jadi cara nak tulis nilai digit adalah 1, sifar, sifar. Dan diikuti puluh pun ada 1. Cara nak tulis mestilah 1 dan sifar. Baik, sekarang kita akan cerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Kita letak di rumah nombor ini SA8, 1, 103, 1004, 10,007, 100,009. Okey, kita tengok di sini nilai tempat. Nilai tempat tadi kamu dah tahu, iaitu yang berada di atas ini, iaitu SA, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi 900,000 kena eja lah. 70,000, 4,000, 300, 10 dan 8 sah. Kena ada ejaan nilai tempat tadi ya. Dan nilai digit dia kita tulis secara 900,000, 70,000, 4,000 yang mana semua menjadi sifar di belakang, dan 300, 10, 8. Itu adalah cara penulisan nilai tempat ataupun nilai digit. Kita pergi kepada contoh berikutnya. SA3, 10 sifar, 108, 1005, 10,006, 100,000 tiada. Jadi kita terus cari nilai tempat. Kita nampak 6 tu ada di 10,000. Jadi 60,000. 5,000, 800, sifar puluh dan 3 sah. Okey. Nilai digit ada 2 cara penulisan. Cara pertama 60,000, 5,000, 800. Sifar itu cukup dengan sifar sahaja dan 3. Cara kedua 60,000, 5,000, 800 dan sifar kita tak perlu tulis sebab kita dah ada 800, automatik kita terus buat 3 sah. Cara pertama betul, cara kedua pun betul sebab kita masih lagi menyebut dalam bentuk yang sama, iaitu 65,803. Begitulah tadi penerangan daripada bonda, iaitu menulis nombor dalam perkataan, kemudian kita mencari nilai tempat dan nilai digit, dan seterusnya diikuti dengan mencerakingkan nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Diharapkan penerangan bonda jelas untuk kamu semua. Jadi, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, share and subscribe channel bonda Miss Ani untuk membolehkan kamu adalah orang yang pertama menerima video pembelajaran daripada bonda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.